Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Aku Soleh Daim aka Sol dan aku ulas buku untuk korang. Jadi dalam video kali ini aku tak buat sebarang resensi buku. Sebaliknya aku cuma nak berjalan-jalan ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Dan sekarang aku baru sahaja lepas melewati kepada Sunway Putra Mall. Jadi matlamat aku sekarang ni adalah hari ini aku nak berjalan-jalan terlebih dahulu dekat PWTC, Putra World Trade Center, kerana dekat sinilah tempat berlangsungnya Pesta Buku Antarabangsa. Bagi mengelakkan korang berasa bosan dengan video ni, macam video ni tak ada pengisian bagi korang, aku dah sediakan sesuatu konten untuk korang, iaitu 3 kesilapan aku semasa aku membeli kamera. Ada 3 benda yang aku harap aku tahu sebelum aku membeli sebuah kamera, dan aku nak kongsikan kepada korang semua supaya korang tak buat kesilapan yang sama macam aku buat. Okey, jadi kita mula jalan-jalan lah. 3 kesilapan yang aku buat semasa aku membeli kamera, iaitu yang pertama, aku beli kamera dalam keadaan aku memilih untuk ada storan yang kecil. Sepatutnya kamera ni storan dia kena besar tau. Storan tu lebih kurang, paling kurang pun sepatutnya 64GB. Tapi masalah aku adalah aku beli storan dengan yang 32GB. Aku saja masa tu tak fikir sangat tau. Aku tak terfikir pun apa masalah akan datang, saiz ke apa benda ke. Rupa-rupanya benda ni akhirnya memakan diri aku sendiri. Sebabnya macam ni tau, gambar-gambar atau kualiti video yang ditangkap oleh kamera ni biasanya besar tau. Dan kebiasaan bila besar, dia akan memerlukan storan yang besar, storan yang banyak. Aku silap aku dekat situ apabila aku tak memilih untuk ambil paling kurang 64GB, tapi aku ambil yang 32GB, iaitu yang telah disediakan. Jadi kesannya adalah apabila aku merakam, apabila aku melakukan aktiviti vlogging, saiz dia kecil sangat. Jadi sekejap je dia penuh. Dan bila dia secepat je penuh, dia akan ada kesukaran lah dekat situ, iaitu kau tak dapat nak buat banyak benda dengan kamera kau. Kau tak dapat nak merakam, kau tak habis-habis asyik nak kena kosongkan korang punya kamera. Oleh sebab yang demikian, aku sarankan korang, kalau korang beli kamera baru, korang ambil paling kurang storan 64GB. Jangan ambil 32 dan jangan ambil 16, memang tak cukup. Okey, jadi itulah aku rasa kesilapan pertama aku. Okay, sekarang kita akan pergi ke tekad yang seterusnya. Dan aku harap korang boleh dengar lah suara aku. Dan kita akan menuju ke arah bahagian mana-mana. Okay, aku boleh dari kanan lah dekat bahagian kanan ni. Okey, aku memang tak sangka ada event sebesar yang siap ada persembahan lagi. Okey, kejap. Kenapa kita berada dalam studio semula? Ini adalah kerana pada Pesta Buku Antarabangsa hari itu ada satu event yang suaranya begitu nyaring, menyebabkan bila aku berkongsi pada korang pasal 3 kesilapan aku dalam aku membeli kamera, aku tak dapat nak dengar suara tu atau audio dia terganggu. Kalau korang tak percaya, korang tengok video ni Korang perlukan komputer yang lebih kuat ataupun lebih tinggi daya pemprosesannya. Aduh, kacau betul lah. Aku rasa macam nak menjerit je seperti memerang di kaki gunung. Maka disebabkan itu aku akan menyambung perkongsian aku pada korang dekat studio, dan selepas itu aku akan tunjukkan semula beberapa adegan ketika aku berjalan dekat Pesta Buku Antarabangsa tu lah. Untuk kesilapan aku yang kedua, perisian suntingan. Bila je aku dah membeli kamera, aku dapati perisian suntingan aku ada beberapa tetapan dan langkah-langkah yang perlu aku buat supaya aku punya kualiti video ni adalah pada kualiti yang tinggi, 1080. Tapi aku punya perisian suntingan tu, aku tak perasan dia berada dalam tetapan 360 ke 480 lah. Itu macam boleh dikira standard-standard yang rendah lah, terutamanya kalau korang dah membeli kamera yang
kualiti dia tinggi. Jadi akibatnya bila aku dah habis menyunting apa benda semua tu, aku tengok apa pasal kualiti video aku ni macam ropek kan, apa pasal pula dia macam ni. Malah aku pun ada orang yang tegur, Sol itu hari dah beli kamera kan, yang video ni belum guna kamera tu lagi ke, sebab kualiti dia macam tak seberapa lah. Lebih kurang macam tu lah yang dia komen. Jadi aku bila tengok komen tu aku pun macam lah kenapa benda ni macam ni kan. Sekejap lagi bila aku cuba cari barulah aku tahu bahawa aku punya perisian suntingan atau editing software tu dia berada pada tetapan kualiti video yang rendah dan perlu ditingkatkan dengan cara kita ketik ke butang-butang tertentu lah dalam tetapan dekat situ, supaya barulah hasilnya kualiti video tu adalah pada taraf yang sepatutnya. Tapi video-video yang dah sudah tu, yang dah habis edit tu, memang tak ada peluang langsung lah untuk diperbaiki balik. Maka aku terpaksa anggap itu sebagai satu pengajaran yang pahit. Okey, jadi itulah dia. Yang kedua iaitu tetapan perisian suntingan. Maka nasihat aku untuk korang, kalau korang dah beli kamera, korang nak edit video korang tu, pastikan perisian suntingan korang berada dalam tetapan kualiti yang sepatutnya. Okey, cara ni berbenda teknikal, korang boleh YouTube sendiri atau korang boleh Google cara-cara dia macam mana. Okey, dah, jom kita sambung jalan-jalan. Manakala untuk perkara yang ketiga, aku harap aku tahu sebelum aku membeli kamera adalah daya pemprosesan komputer. Okey, ini aku saja namakan dalam bahasa Melayu dia macam tu, tapi yang sebetulnya kalau dalam bahasa Inggeris dia adalah Central Processing Unit. Benda ni kalau nak mudah faham, dia merupakan satu unit atau satu alat dalam komputer korang yang menentukan kekuatan komputer korang dalam memproses data. Okey, dia macam ni tau. Kalau korang buat video untuk suka-suki atau korang buat video untuk benda-benda peribadi, kenangan-kenangan korang, maka bahagian yang ketiga ini korang abaikan saja, jangan ambil. Tapi kalau korang macam aku, iaitu korang mesti kena buat video, korang kena buat video banyak dan korang kena buat video dalam satu jangka masa yang lama, korang akan perasan yang benda ni sebagai masalah tau. Yang mana ini aku dapat perhatikan memang benda ni bermasalah, iaitu bila aku ada kamera ni disebabkan saiz dia besar dan kualiti dia tinggi, jadi kebiasaannya video-video yang kita dah sunting semua tu, bila nak hasilkan dia memang memerlukan daya pemprosesan yang tinggi tau. Dalam kesnya aku dapati aku punya CPU tu, kekuatan dia tu agak rendah, menyebabkan nak proses video tu jadi lebih lama, dan kadang-kadang masa aku nak sunting video-video tu, dalam perisian suntingan aku pun dia akan ada macam masalah-masalah crash, masalah-masalah dia tersangkut, dia respon lambat, benda-benda macam tu bagai. Sampai akhirnya aku dah bengang sangat. Aku beli komputer baru terus, aku beli PC terus, aku beli PC yang memang untuk video editing. Dan bila je aku beli PC untuk video editing punya tujuan, terus masalah-masalah ni dah tak timbul dah. Jadi solusinya untuk bahagian yang ketiga ni adalah CPU kena berkuasa. Okey, kalau dia tak berkuasa kualiti tinggi macam buat studio apa animasi tu pun tak apa, tapi dia asalkan dia berada pada taraf yang standard, pada taraf yang bila korang nak hasilkan video, korang boleh hasilkan dengan senang. Sebagai kesimpulan, tamatlah sudah aku punya 3 perkongsian benda yang aku harap aku tahu sebelum aku membeli sesebuah kamera. Jadi marilah kita kembali semula ke video jalan-jalan di BBA KL. Jom! Okey, itulah sahaja perkongsian aku berjalan-jalan di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2022 di PWTC Kuala Lumpur.
Dan aku nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton video ini. Maka jangan lupa tekan like dan subscribe. Tekan juga butang kecil loceng dekat bawah tu supaya korang tak terlepas video baru daripada aku. Dan kita jumpa lagi di video akan datang. Ciao.